Okey. Selamat pagi. Siapa? Syafizi ke? Ada lagi nak masuk? Saya start terus Okey. Apa lagi ni? Dah start. Okey. Okay, sebelum mulakan kelas macam biasa lah. Semua sihat kan? Buka dah mic. Sihat cikgu. Tu siapa tu? Wan. Wan, okey. Lagi Fidaus? Fidaus? Diam je Fidaus. Saif pun diam. Sihat kan? Okay, sebelum kita mulakan kelas, jomlah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, jom kita tengok dulu video ni. Okay, video. Tengok dulu lah. Bagaimana cara-cara menternak ayam yang diusahakan oleh Encik Saizul Abdullah Syamil Zulkifli Dengar kan? Dengar tak? Dengar. Okay. yang bertempat di Tanjung Sepat, Sepang. Kita saksikan bagaimana teknik-teknik anak muda ini berjaya sehingga menjadi ikon Agro Selangor. Jom. Saya graduate daripada California State University Pomona, grad year 2012 dengan degree Bachelor of Science Biotechnology. Okey, jadi saya balik Malaysia tahun 2012. Saya dapat offer untuk sambung master ke beberapa universiti lah dekat East Coast. Tapi waktu saya balik tu ayah saya meninggal dunia. Jadi saya depressed pada waktu tu, jadi saya tak menyambung pelajaran. Jadi selepas daripada episod tu, saya mencari pekerjaan lah. Saya submit saya punya resume kepada UTM sebagai pensyarah, Sanderby dan beberapa syarikat lain lah yang mungkin nak pakai orang biotech. Tapi nampaknya pada waktu tu biotech tidak memberangsangkan daripada sudut mendapatkan pekerjaan. Banyak orang end up dalam bidang sales, jual ubat. Jadi saya satu kali tu saya masuk website Jabatan Veterina. Ada kan tender untuk pekerjaan ke opening kan. Saya tengok dalam laman web SPA, saya dah isikan maklumat dan saya tengok dalam laman web Veterina ada tender untuk menyewa reban. Jadi saya tahun tu saya masuk dalam tender tu. Jadi saya pergi interview, dapatlah dengan background saya. Sewaan tu macam mana? Sewaan tu berapa? Sewaan berapa? Sewaan reban kan? Sewaan reban. Berapa nilai masa tu? Nilai pada waktu tu dia kira by musim. Musim dia consider 5 musim setahun lah macam tu. Satu tahun dalam 26,000 lump sum. Ada buat pinjaman ke masa tu? Pinjaman keluarga sendiri sahaja. Dengan duit simpanan saya sendirilah. Satu hari dia mesti mati dalam 10-20 ekor macam tu. Dia ada ayam yang kuat, yang tak kuat. Kita gunakan sistem deep litter. Jadi lalat bertelur dalam ni, jadi maggot. Ayam duduk atas tu juga, apa dia buat dengan maggot tu? Dia makan lah. Jadi tak adalah lalat berterbangan banyak. Inilah kelebihan deep litter system. Jadi lalat dia minimal, bukan tak ada langsung. Ini menggunakan habuk kayu kan? Dia menggunakan habuk kayu ni sebagai tempat bedding material. Itu dia punya tahi dan juga untuk dia menguis dalam tu. Dia ada pakai sistem slab sekarang, tapi yang tu tak natural. Jadi dedak dia kita akan masukkan dalam silo. Daripada silo tu kita akan set dia punya time and then kita akan jalankan chain feeder, pen feeder. Apa yang istimewanya ladang ini dikontrol menggunakan teknologi internet?
di mana semua mesin-mesin ini akan berfungsi menggunakan dikawal oleh internet melalui handphone saja. Onkan kipas, onkan sistem makanan. And then kita boleh tengok temperature. Temperature sekarang 33.4. Kita control dia punya thermostat. Jadi kita offkan kipas, offkan lampu. Jadi semuanya di hujung jari. Ini anak ayam yang berusia 4 hari ya. Dalam masa 6 hari lagi dia akan membesar. Dan untuk masa 4 hari ini sebesar ini dia digunakan secara manual lah untuk beri makanan, dan selepas 6 hari kita akan menggunakan hand feeder ini. Pengeluaran kami 2 bulan sekali. Dia all in, all out. Jadi kita tak ada setiap bulan kita tak ada keluar. Setiap 2 bulan kita keluar. Jadi semua keluar 30,000. Jadi tu yang saya potong 2 bulan tu jadi sebulan, dapatlah 15,000 ekor. Jadi kiranya semusim 2 bulan ada 60 metrik tan ayam dikeluarkan daripada reban ni. Ayam yang berusia Ayam yang berusia 10 hari. 10 hari. Dia besar sikit dari yang sana. Oh, besar. Yang dia besar, berat dia 280 gram hari ni. 280 gram. Daripada hari dia mula masuk 40 gram, hari ni dah 10 hari 280 gram. Hampir berapa kali ganda berat dia meningkat. Anggaran yang hidup tu lebih kurang berapa? 95% daripada itulah. Lebih kurang 29,000 ekor sahaja akan hidup. 28,000. Jadi itu 28,000 ekor, darab 2 kilogram kebiasaan dia, metrik tan. Jadi kita akan dapat 60 metrik tan satu musim pengeluaran dia. Harga pintu reban, kita tangkap, harga pintu reban RM4.25 harga kontrak kita. Sekilogram. Jadi satu ekor ayam tu lebih kurang 2 kilo. Jadi dekat luar sana yang kita nampak harga naik turun, saya tak terlibat dalam tu. Yang terlibat tu adalah integrator. Diorang yang menentukan harga pasaran. Kos makanan lebih kurang. Okey. Okey, daripada video tadi, ada lagi tak dalam ni? Ke dah keluar? Okey, ada. Sekejap. Daripada video tadi apa yang awak dapat? Boleh ceritakan sikit? Hello, ke tidur ni? Kata-kata lagi lah tu. Mana ada. Cepat bagi tahu sikit daripada video tadi tu. Dia cerita tentang dia jaga ayam. Okey, dia jaga ayam. Lagi? Dia cerita lah kos semua tu, mesin. Dia cerita pasal dia punya kos. Okey. Lepas tu Dia kendalikan dia punya perumahan ayam tu dengan menggunakan ni je, sistem daripada phone je kan, betul? Mudah kan? So jadinya dia tak payah dah nak kawal secara manual. Dia nak buka lampu pun pakai phone. Dia kawal guna phone je. Jadi mudah tak kerja dekat situ? Mudah juga, mudah. Sebab tu pentingnya ada ilmu. Dia pandai sesuaikan apa yang dia belajar tu dengan situasi sekarang ni. Kan sekarang dah banyak orang mengganggu kan. Macam dia lah, dia terpaksa menganggur. Lepas tu dia pandai nak ni kan, dengan dia punya study tu. Okay? Okay, sekarang ni saya nak awak boleh tak teka apa yang kita akan belajar untuk hari ni daripada video tadi? Saya bagi satu clue Pengurusan. Okay, belakang ni sambung. pengurusan anak ayam. Okay, lagi dekat. Pengurusan ternakan ayam. Pengurusan ternakan ayam. Tak, lagi sikit. Pengurusan Pengurusan ternakan ayam jantan.
Bukan, dia macam mana lah? Alamak, ai. Awak serius lah. Tak, kalau okey, ternakan ayam, ternakan itik, ternakan puyuh tu semua kita panggil apa? Dalam kategori apa? Ekosistem. Lupa kan? Dalam kategori apa? Ya Allah, 2 minggu cuti, lupa semua apa dia? Hai. Itu ayat tu. Itu apa? Allah. Itu kan. Apa dia? Firdaus tahu. Firdaus. Dia dalam kategori apa? Semua ternakan tu. Kita panggil dia apa? Haiwan. Yelah, memang dia haiwan. Okey, puyuh, apa tu? Ayam, itik, kita panggil apa? Siapa yang join tadi? Poultry. Oh, poultry dapat betul lah tu saya jawab tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Yelah. Okay, so jadi hari ni kita nak belajar mengenai pengurusan harian poultry. Kenapa macam bergema Awak bergema ke kat situ? Tak kan? Okay, so kita masuk lah pengurusan harian poultry. Ni kenapa pula ni? Sebab saya record dia macam lambat tau. Sekejap tau. Alah, janganlah buat hal waktu-waktu macam ni. Sekejap tau. Tak boleh buka oh. Ni apa pula ni? Aku tengok pakcik tu je. Kejap. Saya nak buka dulu sebelum. Mana kita sangkut. Sorry kalau ada gangguan suara dekat luar. Biasalah tu. Waktu Tak pagi kisah cikgu. Waktu pagi dia terlalu aktif. Okay, jap. Dah nampak kan slide? Saya tunjuk ni. Nampak cikgu. Okay, sorry. Banyak pula tanya kan? Okay, jap. Ni apa hal ni? Okay. Okay, jom kita masuk kepada pengurusan harian poultry. Okay, yang pertama, yang tadi dia bagi contoh apa? Pemberian makanan. Betul? Dengan minuman daripada video tu. Dia bagi pemberian makanan dengan minuman. Lepas tu, dia uruskan pengudaraan. Pengudaraan kita tak nampak tadi kan? Okay, pengudaraan tu daripada kipas apa semua tu lah. Dia pasang aircon. Okay, dia pasang kipas exhaust tu. Sekarang haiwan macam-macam nak cikgu. Betul? Macam-macam. Bunuh je. Lebih daripada kita kan, dia nak aircon semua. Hijab. Okay, lepas tu aktiviti merekod kebersihan reban. Dia jaga kebersihan reban tu, dia tukar sarap apa semua tu lah. Okay, kemudian penjagaan kesihatan. Okay, saya cerita sikit-sikit kan kebersihan. Okay. Okay ni. Okay, kebersihan reban kita hapuskan ternakan yang dah mati. Okay, contohnya macam dia apa? Sakit. Bangkai dia je tinggal, kita kena kutip lah semua. Okay, faham? Diorang manja je. Okay, kemudian membersihkan sampah sarap. Okay, dekat sekeliling reban tu kita tengoklah kalau ada kotor-kotor plastik makanan ayam tu ke kita buang. Lepas tu sarap yang apa tu untuk ayam tu, tahu kan sarap apa? Tahu. Ni kat bawah-bawah. Panggil apa tu? Benda tu apa? Habuk apa? Habuk ayam.
Habuk kayu. Oh, kayu. Oh nak cakap apa kayu. Dia habuk kayu. Habuk kayu. Kita tukar. Kita kena tukar baru kalau dia basah. Okay. Kalau kena tai ayam ke, kita kena tukar. Kita pakai pampers cikgu. Macam-macam. Tenang Okay. Okay, lepas tu bersihkan tinja tenakan. And then proses penghapusan sisa ladang. Kalau nak hapuskan sisa ladang, macam mana? Kita tanam. Okay, kita tanam ataupun kita bakar. Macam biasa bakar lah. Okay. Bakar, lepas tu apa lagi? Yang awak tahu. Buang. Buang macam biasalah, buang macam biasa kan. Dekat kantor sampah, okay. Kemudian hapuskan tempat pembiarkan lalat. Kita kenalah buang sisa-sisa tu semua supaya tak ada apa, lalat ni tak boleh nak datang kat kawasan ni. Dalam tak among. Okay. Inilah kita kena bersihkan selalu bekas makanan dia supaya dia tak mudah kena penyakit. Okay. Nampaknya bersih kan? Bersih. Selera nak tengok. Ayam pun selera nak makan. Okay. Ayam macam-macam tu kan. Tengok ni dia bersihkan sarap dia apa? Buang-buang Dia ni. buang sarap. Okay. Nak kena bersih. Sebab nanti bila tak bersih, senang nak kena penyakit. Penyakit hawar apa semua tu lah. H1N1. Betul. H1N1. Ingat lagi Okay. Okay, terus pada pemberian makanan Okay, kita tengok pemberian makanan. Yang ni rasanya dah belajar kot. Dah ke belum sebenarnya? Dah tapi belum. Dah tapi belum Lupa. Okay. Lupa lah cikgu. Okay, tengok ni. Pemberian makanan untuk ayam. Okay, ni ayam Okay, yang Betul. pertama jadual. Betul je cara pertama. Main betul je. Apa yang betul tu? Okay. Lalu Mengantuk ke apa? Bobang. Tak ada cikgu dah mandi lah. Aku dah mandi lah tapi aku tidur balik. Oi. Bagi tahu siap bagi tahu tu. Okay, tengok ni. Okay, pemberian makanan. Okay, ada 3 jenis makanan ni awak kena ingat. Permulaan, pembesaran, penamat. Saya dah pernah bagi tahu benda ni. Okay. Dah. Okay, untuk makanan permulaan, cara pertama kita boleh bagi 2 cara lah. Cara pertama kita boleh bagi dalam tempoh 3 minggu untuk makanan permulaan tu. Siapa pula tu ya? Sekejap saya tengok sikit. Okay. Apa tadi? Ni sini. Okay. Yang baru masuk nampak kan slide? Nampak. Dia pula yang cakap. Nampak kan? Saya rasa nampak je. Kalau awak semua nampak tu. Okay. Siapa lagi tu? Saya nampak masih dia nampak juga. Ada lagi tak nak masuk? Ada lagi tak? Tak ada, saya teruskan je. Teruskan je cikgu. Okay. Sekejap, mana tadi? Okay. So, 3 jenis makanan. Lepas tu ada 2 cara untuk ayam. Okay, yang pertama awak boleh bagi dalam tempoh 3 minggu. Cara pertama. Lepas 3 minggu baru kita bagi makanan pembesaran. Dan kita tak bagi dia makanan penamat untuk cara pertama ni. Mudah tak? Mudah. Kan? Jadi dia lebih apa orang cakap, tak payahlah nak beli terlalu banyak jenis makanan. Okay. Kemudian untuk cara kedua awak boleh gunakan ketiga-tiga jenis makanan ayam ni. Okay, cara pertama minggu pertama tu sampai minggu kedua awak boleh bagi dia makanan permulaan. Okay, lepas minggu kedua awak boleh bagi dia makanan pembesaran, and then hari ke-40 awak bagi dia makanan penamat. Sebelum awak pasarkan dia semualah. Okay.
Okay, kemudian kita tengok kepada puyuh pula. Puyuh kita bagi juga makanan permulaan, makanan pembesaran dengan makanan penamat. Sama je macam ayam. Okay, cara pertama kita tak payah bagi makanan penamat. Tapi dia, bezanya yang ayam ni cara pertama dia 3 minggu. Dalam tempoh 3 minggu tu bagi makanan permulaan. Kalau puyuh kita bagi dalam tempoh 2 minggu. 1 hingga 14 hari lah. Okay, lepas tempoh 2 minggu kita bagi dia makanan pembesaran. Okay, kalau cara kedua untuk puyuh ni kita dalam tempoh dalam tempoh 2 minggu tu kita bagi makanan permulaan. Lepas 2 minggu kita bagi makanan pembesaran. And then sebelum kita pasarkan dia, kita bagi dia makanan penamat. Boleh? Faham tak? Ada 2 cara. Faham. Yang ni saya tak pasti sampai ada keluar ke tak. Tapi cubalah fahamkan dia. Okay, yang penting awak hafal 3 jenis ni. Okay? Boleh? Okey cikgu, boleh. Okay, tengok ni pula. Okay, ni dia punya contoh-contoh bekas makanan. Okay, ni untuk yang baby kita bagi ni lah. Dulang. Sebab apa? Tengok. Macam ni. Cara dia makan macam ni. Dia tak pandai lagi. Okay, lepas tu dengan bekas minuman dia. Ni lah. Ni dah biasa tengok kan? Dah. Okay, yang ni kita guna untuk peringkat pembesaran. Sesuai ke tak? Kita kena bagi ikut apa dia? Sesuai tu. Sesuai. Ikut paras dada ayam tu supaya nanti tak elakkan okay, lagi satu dia tak berebut, dia tak pijak, dia tak patuk-patuk satu sama lain. So kita gunakan apa dia? Okay, kita gunakan ni lah, bekas makanan yang macam ni. Tapi dia punya ketinggian mestilah bersesuaian supaya tak nanti berlakunya pembaziran. Betul. Okay. Pembaziran amalan syaitan. Amalan syaitan. Dia amalan syaitan, typo sikit. Okay. Okay, kemudian penjagaan kesihatan. Okay, yang pertama kita kena timbang. Setiap minggu, kalau boleh setiap minggu kita kena timbang lah. Okay, Timbang berat kan? Timbang berat dia. Timbang dosa pahala. Lepas tu, pemberian anti-stress. Yang ni saya dah pernah terangkan sebelum ni. Yang cikgu kan? Apa dia? Mesti dia main game. Okay, anti-stress ni Jangan bising-bising. bila dia macam contohlah dia baru kan kalau baby kita nak pasang, kita kena pasang apa tu kepungan tu kan. Bila kita nak buka kepungan kita bagi anti-stress macam tu. Macam dia bila dah ubah-ubah keadaan persekitaran dia tu, kita kena bagi dia anti-stress supaya dia tak senang stres. Contohnya macam ayam lah. Ayam dia mudah stres. Puyuh pun sama je. Siapa tu? Mukris ni. Aduh. Okay. Mungkin saya Lawak. yang mati kau rasa. Enggak. Hello, Assalamualaikum. Dah lah. Hello, Salam. Assalamualaikum. Ada dah. baik. Aduh. Dah sampai setengah dah ni. On dah 10 muka surat dah. Aduh. Cikgu minta lambat. Baru bangun tidur tu. Suara pun tak tahu dah. Baik kau masuk besok mungkin. Masih biasa Alamak. Sekejap. Orang call. Video Tokyo. Weh Tokyo. Kelas. Ada kelas. Okey. Mama kami sudah pulang mana? Okey, tengok. Okey, tengok ni. Lepas tu pemberian antibiotik, pemberian vaksin. Okey. Pemberian vaksin ni untuk pelalian. Kita nak bagi sistem imunisasi dia tu
lebih bagus lah supaya tak kena tak mudah kena penyakit. Okey, kita bagi dia vaksin. COVID. Penyakit dia. Okey. Lepas tu kita Allah terkangkang dia cikgu. macam yang saya tunjukkan sebelum ni, kita kena buat apa? Proses penakaian. Apa dia penakaian? Siapa ingat penakaian? Clue. Lupa ni. Asingkan. Oh, asingkan dia ni ada penyakit. Asingkan. Okey. Kita asingkan. Okey, sama ada kita nak rawat ataupun kita nak hapuskan dia. Okey, boleh? Bunuh. Boleh. Kalau macam ni saya rasa macam tak ada peluang je untuk hidup, tapi tak tahulah kan. Kalau macam ni boleh lagi rawat. Kalau penyakit hawar tu memang dah tak boleh dah. Baik siap dia. Boleh sepak takut. Dia pegang tu bunuh je. Okey. Relax kaki dia tu. Lagi satu perkataan saya nak tanya. Apa dia pelalian? Ubat pelali yang hayal tu. Kata ya, pedas rasa. Bahaya. Pelalian. Betul lah awak tak ni? Awak tak pernah ni. Maaf. Apa dia pelalian? Saya rasa saya boleh sebut lah sebelum ni. Kau buat Lupa. pelali. Lupa. Okey. Pelalian tu kita bagi dia vaksin lah. Faham tak? Yang cucuk bawah jabatan. Okey. Itulah pelalian. Baru nak cakap. Kita nak kuatkan sistem imunisasi dia. Pasti tak kena senam penyakit. Kena senam. Itulah kita buat pelalian. Ingat pelalian? Ingat. Vaksin. Okey, kemudian pengurusan pengudaraan. Okey, pengudaraan ni merujuk kepada kawalan pengudaraan dan kelembapan dalam reban dan persekitaran luar reban. Okey. Kita kena periksa lah suhu dalam reban. Macam saya pernah beritahu sebelum ni, kita kena periksa paras gas dalam reban supaya tak mudah berlakunya pencemaran udara dalam reban. Okey. Okey, kemudian Koi menguap. Ngantuk sangat. Okey, suhu yang bersesuaian untuk ayam. Awak rasa berapa? 20 lebih cikgu. Ni 26 hingga 20? 7. 26 hingga 29. Ni. Salah. Okey, suhu yang paling bersesuaian untuk ayam. Macam suhu. So kita kena pastikan suhu ni tak lebih, tak kurang. Ni lah julat suhu dia. Okey, yang kita kena ingat. Dia memang macam tu. Sejuk. Tak boleh Dia manja. sejuk. Dia manja. Tak boleh sejuk, tak boleh panas sangat. Bahaya ni. Okey. Kalau kurang nanti dia boleh turun berat badan. Kalau lebih dia punya dia Berat bagi badan dekat dia Berat nanti badan pengambilan air dia sangat tinggi macam tu lah. Jauh saya. Bila panas macam kita panas kita minum air banyak tu tak? Kalau puasa, Betul. saya tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Tak. Puasa kukur. Freeze minum. Sejuk. Time itu kan pernah try. Aiman terminum air kan? Tak tahu dia minum air sama je tu. Aduh. Aiman kelas je. Dia tidur ke apa? Dia tengah kat sawah tu. Aiman ada. Niaga burger ke semalam? Dia jaga pergi. Pukul 8 dah kena Kena tutup. saman je kan. Pukul 8 dah kena tutup tu pelik tu. Dia niaga petang. Data dia dah habis kot. Dia kan saya cuit macam orang. Buat sajak je kat sawah. Wajib. Ya Allah, awak ni. Dia tak ada awak cerita macam Biasa Kalau ada lagi ada yang sentap lagi. lah. Okay, ni apa ni? Tengok ni. Ni apa? Rumah. Kipas. Kipas exhaust. Banglo untuk ayam. Ni banglo untuk ayam. Betul lah banglo. Okay. Kemudian ni apa?
Ayam. Alat pemanas untuk kita pastikan suhu dalam reban tu bersesuaian Tak kurang. untuk tak kurang tak rendah. Okey. Yang pengudaraan ni kita nak pastikan dalam reban ni tak ada pencemaran. Lepas tu suhu dia macam biasalah, tak boleh kalau panas kita boleh bagi sejuk, macam itulah. Okey. Kita bertukar dengan suhu yang dekat luar. Okey? Okey. Okay. Okey, kemudian merekod. Apa tujuan merekod? Untuk tahu perkembangan ayam. And then kita buat kawalan dan pemantauan berkaitan dengan perkembangan tumbesaran dan prestasi ternakan. Kita nak tahu macam mana okey, berat ayam. Okey, kita check berat ayam. Kemudian apa lagi? Kita check dia punya penyakit. Dia ada penyakit tak? Kita tengok. Setiap hari kena tengok je. Bila kita bagi makan tu kita kena tengok. Tu kelebihan kalau kita bagi makanan secara manual. Faham tak? Kita boleh tengok. Kalau macam tadi kita bagi kita tengok kita guna phone je kan. Tapi kalau kat rumah pun boleh guna phone kan. Boleh. Kita boleh ni kan dia. Tapi masalahnya satu je. Kita tak boleh tengok dia punya masalah kesihatan dia. Kena check sendiri tu. Ya. Suhu dia pun boleh check juga guna phone. Tadi dia tunjuk kan dia guna phone. Temperature. Temperature dia semua guna phone. Tapi dia punya apa tu? Penyakit. Penyakit kita tak boleh nak check. Kena check sendiri. Kita kena sendiri pergi kat tu. Okay? Check satu-satu. Okey, kemudian pemantauan kenaikan berat ternakan untuk pengiraan NPM. So kita kena rekod semua berat dia. Daripada awal dengan akhir kita kena rekod. Okey, jom tengok. Okey, rekod yang perlu disimpan oleh peternak. Okey, yang pertama tarikh ternakan tiba. Yang kedua bilangan ternakan yang diterima. Yang ketiga sumber baka ternakan. Lepas tu kematian ke, kita buat penakaian ke, kita kena rekod juga. Baka ternakan tu ambil tu. Apa dia? Baka ternakan. Yelah kita guna baka apa. Kita kena rekod. Faham? Oh. Baka ayam apa yang awak tahu? Saya tanya mesti tak tahu kan. Nanti tengok balik benda tu. Apa tu? Ross, Cope, yang tu lah semua tu. Okey, ayam kampung semua awak kena hafal lah. Ya Allah. Kalau ayam telur dia ada baka dia. Ayam daging ada baka dia. Ayam kampung gas. Apa dia? Tak ada apa-apa. Ayam kampung liat. Liat. Siapa suka ayam kampung? Saya. Sedap kan? Sedap. Sedap. Ramai je suka Sedap. ayam kampung. Boleh masak lama. Betul? Okey, tengok ni. Macam-macam. Okey, tengok pemberian jenis makanan dan sumber makanan harian. Okey, kita kena bagi kita kena ikut apa jenis makanan kita bagi. Apa dia jenis makanan? Yang tiga Jagung. tadi. Dedak jagung. Astaghfirullahalazim. Jenis makanan. Oh, jenis. Makanan permulaan. Makanan Lepas tu? penamat. Makanan pembesar. Apa lagi? Pembesaran. Betul dah tu? Dia kena yakin tau bagi tahu jawapan tu. Betul tak? Okey. Betul tak? Dah yakin tak titik tapi salah. Woi, Saya dengar tu login PUBG. Kantoi login PUBG. Ya Allah. Aku juga ikut mic yakin tu lah. gila. Aku punya. Okey, fokus tau sini. Dah nak habis dah ni. Okey. Fokus. Okey, kemudian kita bagi vaksin pun kena rekod. Lepas tu penggunaan air dengan elektrik pun kita kena rekod. Yang ni lah semua kena rekod. Okey? Mungkin akan ditanya. Ni memang akan ditanya saya rasa. Siapa tanya? Dalam soalan awak. Ya Allah, geramnya saya Sama tengok. tanya. Dalam soalan awak. Aduh. Tengok apa? Apa tanya? Okey. Okey. Inilah contoh rekod harian dia. Okey, kita kira apa? Kematian, bilangan kematian, bilangan kita takai kita kena rekod.
Boleh lembu lebih kurang. Lebih kurang lah, sama je. Sama je. Kita kena record. Lalat lah lagi senang. Ada boleh lalat. Okay, ni contoh record beli kan. Beli. Kita beli berapa unit, kita kena record. Jumlah ni berapa. Lepas tu jualan pun kita kena record. Berapa kita jual sekilo. Macam tu lah. Siapa ada cita-cita nak bela ternak ayam? Isteri tak terjaga je nak jaga ayam. Saya rasa kan tadi sepatutnya saya nak tunjukkan awak satu ni tau. Siapa boleh buka Jamboard? Boleh je cikgu, saya pakai laptop. Saya dah bebel kat awak ni. Tembak je cikgu. Sekejap saya bagi balik link Ada gambar ayam. Sekejap saya bagi balik link. Saya dah masuk dah. Saya dah lupa kat mana. Okay. Ada gambar ayam. Okay, buka balik link yang saya bagi ni. Yeah, let's go. Siapa boleh buka siapa tak boleh buka? Rasa pun kena install kot. Kena cikgu. Kena download apa cikgu? Kalau yang tu. Jamboard tu. Oh, Jamboard. Okey. Boleh ke? Boleh je. Mukri dah lepas PUBG jarang tak boleh buat ni. Boleh. Apa tadi Jamboard kan? Okey. Boleh conteng, let's go. Amboi, dia dah ni dia dah tahu nak ni. Saya masuk, saya terus boleh conteng. Okey. Saya nak awak Hidup. Okey, ni adalah penyakit ayam. Okey, tapi saya nak awak tahu apa penyakit ni. Cuba cari. Ni penyakit ke? Ya, ni penyakit. Tengok kepala dia berpusing. Oh. Kepala jatuh ke bawah. Awak carilah simptom kepala ayam berpusing. Simptom kepala ayam berpusing. Cari cara pun tapi saya nak tahu jawapan dia. Apa penyakit ni? Boleh? Boleh tak? Broken head. Boleh. Jumpa dah cikgu. Okay, lepas tu cara untuk kita sekejap saya tulis cari ayam. Okay, lepas tu apa lagi? Dengan cara nak boleh? Boleh cikgu. Kepala berputar. Simptom dia. Tetelu. Okay, dia tak tunjuk kat sini. Lagi satu dia punya jalan huyung hayang. Penyakit tetelu apa benda? Tengok. Mana sana sekejap ni. Telur. Ada lagi yang dah dapat. Sekejap. Saya save. Nak nama penyakit dengan ni apa ni? Cara selesaikan. Tu dah nak cikgu. Buat apa ni? Apa dia? Kita cari penyakit ayam. Tu je kan penyakit dia. Penyakit ayam bom. Berak hijau. Penyakit tetelo. Dah ada tulis penyakit tetelu. Bukan saya. Lepas tu apa lagi dia cakap? Penyakit apa yang tadi? COVID boleh tu? COVID. Astagfirullahaladzim. Boleh Penyakit tetelu. Newcastle. Penyakit tetelo.
Newcastle disease. What is that? Ayam terkangkang. Ayam terkangkang. Ayam lagi satu seni juga Tapi ni bukan. Macam mana guna binatangnya? Aku tak faham langsung. Oh, tu je kat tepi tu ada macam Tak apa, aku tengok je lah. oh, wow. Newcastle. Newcastle lah. Betul lah Okay. dia tulis penyakit Newcastle. Okay, boleh diterima sebab dia punya kepala macam tu kan. Ha. Okay, lagi satu. Ada lagi dia. H1N1. Tak nampak cikgu kecil sangat. Ni tu. Sampar. Tak nampak? Mana? Tu, yang kuning tu tak nampak. Cik nak. Penyakit Ni. sampar. Apa benda penyakit sampar? Penyakit Itulah penyakit. Penyakit tu pun sama. Okay, Oh, kau apa? wow. Hawar lah tu. Sampar ataupun hawar. Okay. Andy tu Australia. Okay, itu je lah penyakitnya. Okay, macam mana cara kita nak selesaikan semua penyakit ni? Vaksin. Apa dia? Apa je tu? Tuan, tulislah satu. Bunuh. Tulis dekat sini juga. Fidaus kan tulis penyakit Newcastle. Tulislah apa cara penyelesaian dia. Tulis. Aku nak pergi main PUBG jap. Hey! Sorry. Amboi. Tak Tak boleh ada. macam Saya tu. lihat Google cikgu. Apa benda penyakit tu. Oh, dia tulis lah. Apa benda ni? Rawatan pencegahan terbaik organik plus. Vaksin Alah sampar yang ayam. awak dah belajar lah. Yang awak dah belajar. Vaksin lah, tulis lah vaksin. Dah ada tulis Okay, vaksin. vaksin. Okay, selain tu? Antibiotik apa benda lah tu. Penyakit. Okay, lagi satu, apa lagi cara yang saya dah ajar? Kita buat proses apa? Patah kepala. Okay, yelah yang tu apa kita panggil tu? Tak tahu cikgu. Penakaian. Okay, penakaian ni sama ada kita nak hapuskan dia, kita patahkan kepala dia tu, ataupun kita nak asingkan dia, kita Nak rawat. kita rawat. Macam tu. Faham? Patah kepala. Yang penting awak ingat perkataan asingkan. Okay, saya nak penakaian cakap tu benda asingkan. Asingkan. Kita asingkan Patah ayam. Asingkan ayam sama ada kita nak awet ataupun kita nak terus hapuskan dia. Musnahkan. Biasanya kalau dah kena macam ni, musnah. yes, hapuskan je. Tak payah nak susah-susah. Tak payah nak susah-susah, nak rawat dia apa semua tak payah. Okay, Tak apa, lagi ilmu. memakan kos. Faham tak? Lagi Ah, satu, bagus. ialah bahayalah untuk kita Ayam makan. lain, virus. Kita pun tak tahu Kita cara pun tu okey ke tak. Oh, tak okey. Kita Okay. semua jadi zombie makan. Kan tak tahu kan. Okay. Itulah cara Best terbaik kita hapuskan je. Biasanya memang akan buat macam tu je. Kalau dulu kalau penyakit ayam, penyakit puyuh, Allah. Burung puyuh kan. Kenapa Alamak Aduh cikgu, dah hilang. Ayam hilang. dia memang macam tu. Okay. Kena main ni. Main-main. Apa tadi saya nak cakap? Dulu saya ternak puyuh tu, saya macam, yelah benda tu murah kan. Kita malas nak rawat-rawat dia. So, apa yang kita buat, kita hapuskan je. Patahkan dia punya. Patahkan kepala dia. Sekejap je sebab dia kecil. So, kita Jadi potong ayam tu je. goreng. Saya tak buat Cikgu pun sebab saya takut. Cikgu musnahkan ni macam mana? Urut kepala dia. Kawan saya lelaki lah, dia putarkan kepala ayam. Astagfirullahaladzim. SMR. Macam tu je, senang. Memang dia orang ajar macam tu je. Seram tu. Dia rasa kepala sendiri. Okay, macam tu je lah. Ada lagi ke nak bagi ni? Tak ada. Apa? Nak bagi jawapan. Saya dah bagi jawapan dah kot. Mungkin. Penakaian. Okay, kita Haji buat mana? penakaian ataupun kita Asing. penakaian tu asingkan lah. Kita asingkan ataupun kita kita asingkan untuk rawat ataupun kita hapuskan dia. Faham tak? Okay. Faham. Ikut kita. Main Oi, Safiri. dua kali je. Dah masuk dah keluar. Lag cikgu. Saya punya wifi tadi tertutup jap. Alah.
Ya tu. Padahal tengah fight tu game tu. Biasa Okay, tu. tengok. Macam mana cikgu tahu? Hey, tu. saya ni student kot. Saya lebih tahulah. Student. Saya pun student Okay. lagi. Ya. Okay, jom kita masuk Jom. untuk pemasaran ni. Pemasaran ni sikit je. Okey Dah cikgu. semina suku Alamak Kenapa cikgu? Okey, pengurusan pemasaran. Okey, kita kena ni lah untuk pemasaran kita belajar untuk aktiviti pemasaran ternakan. Lepas tu kita belajar untuk pasaran ternakan dan juga NPM, nisbah penukaran makanan. Okey, tengok aktiviti Okey, aktiviti pemasaran ternakan. Okay, apa yang kita perlu buat semasa kita nak pasarkan ternakan tu, yang pertama kita kena berhentikan pemberian makanan. Okay, kalau kita bagi dia pemberian makanan penamat, kita kena hentikan 4 hingga 5 jam sebelum ternakan ditangkap. Okay, kita kena hentikan dia untuk makan. Okay, kemudian macam mana cara kita nak tangkap ternakan? Okay, tu ada teknik-teknik dia. Kalau nak tangkap jangan main terkejah je. Okay, contohnya macam siang hari awak pergi tangkap dia. Senang lah dia nak lari betul tak? Okay, macam mana kita nak bagi ayam tu tak mudah lari? Rangkap. Tangkap dia waktu bila? Ikat dia. Malam-malam. Malam lah kan, waktu penglihatan dia terhad. Ataupun kita buka lampu merah ke ataupun Infrabiru. Okay, kita guna tu je sebab dia punya penglihatan jadi kurang. Okay, kejap sebelum dia terpadam. Okay, kemudian kita fikir macam mana cara nak membuatkan ternakan kat dalam sangkar. Okay, macam mana? Kita selalunya tengok bila lori-lori bawa ayam tu dia guna apa? Sangkar tu dia susun macam mana? Dia susun elok betul tak kat dalam lori? Lepas tu berapa ekor ayam je kat dalam sangkar tu kan? Dia had kan? Supaya tak ada tak terlalu padat sangat. Okay? Nanti patah sangat. Lepas tu nanti yelah betul, bila dia cedera macam tu nanti dia punya kos untuk dipasarkan tu dah jadi murah lah, jatuh lah kos dia sebab kita dah bagi dia punya badan tu ni macam ada biru-biru kan. Yelah biru-biru tu. Saya punya puyuh, kita orang ni tak pandai nak tangkap kan, jadi puyuh tu dah ada kesan biru tau. Lepas tu dah dia punya kos jualan tu jadi murah lah, faham tak? Dengan sektor. Itulah. Nak orang yang macam saya ni. Okay. Kemudian mengangkut atau membawa ternakan ke pasaran. Cara kita nak angkut tu kita guna lori lah. Okay. Guna lori, kita letak dalam sangkar, kita letak dalam lori. Dan lori tu pastikan lori tu bertutup. Supaya nanti bila ayam tu terkena panas, awak tahu kan dia tak boleh suhu terlalu panas sangat. Kita bagilah keselesaan dia sebelum kita makan dia. Okay? Okay, faham Okay, masuk pada pasaran ternakan. Okay, ada 4 saluran untuk pasaran ternakan. Yang pertama, saluran 1. Okay, dia ada 4 saluran ingat 4 saluran ni. Okay, saluran 1 pengeluar dengan pengguna je. Okay, orang tengah tak ada untuk saluran 1 ni. Kat sini dia punya kos untuk jualan tak tinggi biasanya. Kalau pengeluar terus kepada pengguna, dia tak tinggi kos dia. Sebab dia tak guna orang tengah. Okay, kalau dah pakai orang tengah dia jadi inilah. Okay, orang tengah pun kenalah dapat untung, betul tak? Okay, produk yang biasa digunakan, yang biasa menggunakan saluran agihan ini biasanya mempunyai ciri-ciri yang tidak tahan lama. Tetapi produk yang tahan lama juga boleh menggunakan saluran ini. Okay, bergantung pada polisi polisi organisasi kita macam mana. Okay, kemudian saluran yang kedua, kita guna orang tengah kita iaitu peruncit ni.
Ni satu ni je peruncit. Okay, peruncit ni ambil daripada pengeluar and then dia jual pula kepada pengguna. Kita pengguna maksudnya. Kita boleh peruncit peruncit ada dua peruncit tau. Satu peruncit besar, satu peruncit kecil. Kalau kecil dekat kawasan kampung-kampung, okey. Kalau peruncit besar ni biasanya untuk ni lah yang pasar raya apa semua tu. Okey. Kemudian saluran yang ketiga ada dua orang tengah. Okey, pemborong dan juga peruncit. Okey, pengeluar akan bagi kepada pemborong. Lepas tu pemborong ni pula akan jual kepada peruncit. Okey, saluran ini sering digunakan oleh pengeluar kecil produk makanan. Okey. Kemudian saluran yang keempat, okey, dia ada 3 orang tengah. Yang pertama pemborong, lepas tu jobber, lepas tu peruncit. Okey, jobber ni dia punya tugas, dia beli daripada pemborong and then dia jual kepada peruncit kecil. Biasanya peruncit kecil ni dia tak berurus niaga dengan pemborong besar, sebab tu jobber ni dia baguslah kat sini, dia tolong untuk peruncit ni dapatkan ayam. Okey. Okey, kalau dah banyak orang tengah ni, dia punya kos pasaran ayam tu jadi tinggi ke rendah? Kalau banyak orang tengah, dia punya kos untuk pasaran ayam. Hello? Tinggilah. Okay? Hello, ada. Tu dah main game lah tu. Okay? Kos untuk pasaran dia jadi tinggi. Buka page lain tadi. Okay? Dia punya kos pasaran jadi tinggi. Sebab apa? Dia guna 3 orang tengah. Okay? Lagi banyak orang tengah, lagi tinggi kos untuk kita jual ayam tu. Jadi sekarang ni siapa yang rugi? Pengguna lah. Kita pengguna ni nak bagi untung kat peruncit, nak bagi untung kat jobber, nak bagi untung kat pemborong. Pengguna yang susah. Faham tak kat sini? Faham. Okey, nisbah penukaran makanan. Okey. Nisbah penukaran makanan. Okey, nilai penukaran makanan penting kerana ia memberikan, saya rasa saya dah tersilap ni, nilai yang benda pula ni. Okey, penting kerana ia memberikan gambaran kos pengeluaran ayam. Okey. Nilai NPM dipengaruhi oleh jumlah dan jenis makanan, kualiti makanan, baka ayam, jantina ayam, peningkatan pertumbuhan dan juga pengurusan. Okey, dia bergantung kepada ni lah. Jenis-jenis makanan kita bagi pembesaran, dia punya kecekapan penukaran makanan tu bagus ataupun tidak. So kita kena tengoklah jenis makanan yang mana yang bagus untuk dia. Untuk ayam. Okay. Kemudian kualiti makanan tu okey ke tak untuk ayam. And then baka ayam pun boleh jadi boleh memberi boleh mempengaruhi kecekapan penukaran makanan. Okay, jantina ayam. Okay, NPM ni apa sebenarnya? Okay, NPM ni adalah satu unit pengeluaran yang diperoleh daripada pengambilan satu unit berat makanan. Okay, macam mana NPM ni? Okay, awak tengok. 1 kg makanan, dia akan tukar kepada berat 1 kg ayam. Macam tu. Itulah cara saya nak bagi awak senang faham. Faham kan? Hello? Faham. Faham kan? Okay. Faham. Nilai ni sangat penting untuk kita tahu kecekapan penggunaan makanan yang kita bagi tu macam mana untuk kepada ayam. Okay. Kalau makanan tu tak berapa nak okey, kita boleh tukar jenis makanan yang lain. Okay. Dia punya jenama ke, bukan jenis dia punya jenama ke kita tukar. Okay. Kemudian Kita kena rekod ni kan. Apa dia? Ngabur tu mata aku.
Sebab tu kita kena rekod kan apa Kita kena record makanan apa semua. Kalau kita bagi dia makanan lain ke, kita kena record je semua. Okay, faktor yang mempengaruhi penukaran makanan ialah pembaziran makanan. Okey, kenapa berlakunya pembaziran makanan? Okey, pertama kita isi tu tak cermat sampai tumpah-tumpah. Okey, yang kedua menggunakan bekas makanan yang rosak. Okey, yang ketiga paras tinggi bekas makanan tak ikut pembesaran ayam. Lepas tu ayam pun tak sampai, lepas tu bekas tu terbalik. Itulah berlakunya pembaziran makanan. Okay, lepas tu gangguan tikus dan burung pada makanan. Sebab tu kita kena simpan dekat tempat yang betul. Supaya tak jadi keras, tak mudah keras. Lepas tu tak kena tebuk dengan semut. Itulah, kena simpan dekat tempat yang betul. Okay, formula untuk pengiraan NPM. Ada lagi pengiraan sampai topik akhir kot belajar untuk ni pengiraan. Yang akhir tu agak susah sikit lah. Okay, yang ni senang je. Okay, macam mana nak kira NPM? Yang pertama kita bagi kuantiti makanan yang dimakan. Okay, contoh dalam tempoh seminggu tu awak bagi dia berapa berat makanan. Okay, contoh 80 kilo 80 gram. 80 gram tak. 800 gram, okay? 800 gram ke, ikutlah, okay? Lepas tu awak bagi dia, ni contoh tau, contoh. Okay, bahagi dengan pertambahan berat badan. Okay, tengok contoh. Okay, contoh pengiraan NPM. Bilangan ayam yang diternak 100 ekor dia bagi. Lepas tu kuantiti makanan seminggu 80 kilo. Betul lah tadi 80 kilo. Okay, yang ni contoh je kot. Okay, kalau banyak ayam tu, banyaklah dia punya ni. Kuantiti makanan yang kita bagi dalam tempoh seminggu tu. Okay. Kemudian berat badan awal dia berapa? 120 kg. Berat badan akhir 167 kg. Okay, ni untuk keseluruhan ayam yang kita kira ni, beratnya. Okay, kita tambah semua. Okay, macam mana nak kira pertambahan berat badan? Okay, berat badan akhir tolak dengan berat badan awal. Okay, dapatlah 47 kg. Okay, lepas dah tolak tu semua, kita bahagikan je. Okay, 80 kilo bahagikan dengan 47 kg ni tadi, dan dapatlah NPM dia. Okay. Jadi ayam tu makan sebanyak 1.7 kg makanan untuk hasilkan 1 kg berat badan. Nampak tak kat situ? Nampak kan? Hello? Ada lagi kan? Okay, itu je lah. Okay. Setakat tu lah untuk hari ni kita belajar. Okay, apa yang awak boleh ceritakan balik kat saya? Apa yang awak belajar hari ni? Dah 9.30 kan? 9.28. Dah 9.28 dah. Tu tidur ke apa? Ada lagi cikgu, ada lagi. Kat Firdaus tu. Macam waktu tu dia hilang. Nanti saya bagi untuk ni, saya nak tengok awak pandai kira ke tak NPM ni. Senang je. Dekat dalam ni pun ada dia punya formula. Dalam teks. Okey cikgu. Okay. Siapa pula tu Sekejap. Okay. Apa lagi nak cakap? Ada budak baru. Budak baru. Berapa orang sebenarnya yang masuk? Tak tahu. Tahu Mana lah tak tahu, tak tahu. Saya cuma butik je. Pada saya pun saya sebenarnya tak tahu berapa orang yang masuk ni. sama lah. Macam dia Sama. 3 orang ke Cikgu 4 saya orang? Ya. Ada pagi tadi ke? Pagi tadi baru masuk seorang lagi. Ya kot. Siapa nama lagi Saya buka seorang? TikTok tu.
Siapa buka Chris. TikTok tu? Chris. Semamai. Ya, tak ada. Tak ada. Yang tak dengar. Asal aku tu. Kau ni. Chris tidur Okey, dah. Ada pilih. Sekarang ni Kata betul. saya nak awak boleh tak bagi saya kesimpulan untuk hari ni? Let's eat Sebelum habis. dinner. Last tidur. Main game, ya Allah. Kesimpulannya Adalah Apa? ada. Apa dia? Panjang ke pendek je? Kesimpulan kesimpulannya apa? pendek je, tak payah panjang-panjang sangat. Apa yang awak dah belajar untuk hari ni? Kalau ayam tu dah sakit, kita bunuh je. Okey, lagi. Oh, laju. Lagi? Patahkan kepala. Sikit je. Tak, keseluruhan. Kau nak rawat dia kan? Keseluruhan Ah. Aduh, keseluruhan tak boleh. Itulah tu, tak fokus. Kita belajar 3 je hari ni. Apa yang tidur? Pemasaran, kita perlu menjaga pengurusan ayam. harian. Apa lagi tadi kita belajar? Pemasaran, pengurusan harian Yang orang dengan tengah tu. NPM. NPM. Yelah pemasaran lah tu. yang orang nampak tengah tak? tu. Saya ingat dah. Wow. Okay, 3-3 tu kita belajar untuk hari ni. Jadi, apa yang awak perlu buat, kejap lagi saya bagi awak latihan. Okay? Sikit je, tak banyak pun. Tak, saya bagi ni betul-betul lah. Buatlah. Hari tu berapa orang dia jawab? Buat tau saya orang pertama buat geram dia. Sama lah. Sama dengan Saya apa? pun. Sama lah buat. Syabizi. Syabizi ya je. Hari tu berapa orang yang jawab Kahoot? Saya nak tak. Kata tak kenapa saya suruh awak jawab juga. Tahu. Saya nak bagi Cikgu Fauzia. Markah tu. Faham tak? Sekarang ni siapa yang tak jawab tu saya tak tahu lah. Saya bagi je kalau yang ni apa? Mungkin Cikgu Fauzia masukkan dalam SSTM je kot sebab berapa orang je yang jawab. Yes. Sekejap saya nak Awak tahu juga video saya tak ada lama dah dia cakap. Awal bulan gaji diterima. Okay. Tolong jangan Jadi ada. Alisha, Mukris, Syafizi, Saif, Fidaus dengan Amira. Amira baru masuk Mana kan? Syafizi? Mana Syafizi? Ada lah. Ada lah. Itu Syafizi. Ya Allah, orang ni lagi tadi kat sini. Okay. Jangan cepat Aziz masuk lagi kan. Bapak lah korang tak perasan aku ni tak apa lah. Dia tengah Di dalam. Okay lah. Okay, jom kita habiskan kelas kita untuk hari ni dengan surah Wal-As. Okay. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Amin. Allahumma barik lana fima. Dah. Itu boleh makan tu. Orang dah habis breakfast dah ni. Okay lah. Baru nak breakfast tu. Jadi saya bagi latihan jangan lupa jawab. Saya nak awak tunjuk kat dalam Telegram je. Yang awak dah jawab tu awak snap bagi kat Telegram Boleh? Boleh cikgu. Snap je yang awak dah tulis dalam buku. Buat kat dalam buku tu je. Okay. Okay dah, bye. Assalamualaikum. Dalam. Pak lu. Dalam. Bye.